semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, jadi selamat kembali ke kursus ni. Jadi untuk 3 minggu yang sebelum ni, awak telah diajar oleh Prof. Madya Dr. Nazlan Ibrahim dan beliau membincangkan tentang bioetika, isu-isu etika yang berkait dengan kehidupan manusia, yakni dengan kesihatan manusia, sama ada isu itu berkait dengan bagaimana kita memulakan hidup, yakni isu misalnya isu sama ada kita wajar mereka bentuk fetus ataupun kita membuat tapisan genetik kemudian kita gugurkan fetus yang katakan kurang sempurna ataupun yang cacat. Jadi itu adalah contoh persoalan-persoalan moral berkaitan dengan permulaan hayat manusia. Right? Kemudian ada juga isu-isu berkenaan dengan penjagaan kesihatan ataupun during the life of a person. Biasanya dia akan jatuh dalam isu berkenaan dengan penjagaan pesakit, right? Misalnya kalau sebuah hospital tu dia mempunyai katil yang terhad, katakan bilangan katil lebih sedikit berbanding dengan bilangan pesakit yang perlu dirawat, macam mana kita nak menentukan pesakit manakah yang patut diberikan keutamaan, right? Adakah keutamaan patut diberikan kepada golongan tua sebab mereka lebih memerlukan, ataupun adakah keutamaan patut diberikan kepada golongan muda sebab mereka mempunyai peluang yang lebih cerah untuk hidup lebih lama, justru boleh menyumbang kepada masyarakat dan semua tu, right? Apabila pandemik COVID-19 melanda kita, banyak isu-isu berkaitan dengan bagaimana kita nak mengagihkan rawatan, mengagihkan ubat, mengagihkan vaksin, mengagihkan katil di kalangan masyarakat itu timbul, right? Maksudnya sebab bilangan doktor, bilangan katil, bilangan vaksin tu sentiasa lebih sedikit daripada bilangan orang yang memerlukannya. Jadi bila berlaku kesuntukan, kemudahan untuk rawatan ataupun vaksin atau ubat semua ni, maka para doktor perlu membuat keputusan siapa di kalangan pesakit yang patut mereka utamakan. Right? Mereka nak utamakan golongan kaya ataupun golongan miskin. Adakah vaksin tu patut diutamakan kepada golongan tua ataupun golongan muda? Adakah vaksin tu patut diberikan terlebih dahulu kepada ahli politik ataupun kepada rakyat yang miskin misalnya, right? Jadi ada banyak isu-isu moral yang timbul daripada sepanjang pandemik COVID-19 itu, right? Dan saya akan kongsikan mungkin minggu depan ataupun malam nanti saya akan kongsikan sebuah video yang mengupas tentang isu-isu moral atau persoalan-persoalan moral yang timbul daripada yang timbul sepanjang pandemik COVID-19 itu, right? Saya rasa kita perlu ingat yang akhirnya pandemik COVID-19 itu dia merupakan dia adalah krisis kemanusiaan. Dalam arti kata dia bukan sekadar isu ada virus yang merebak yang menjangkit kemudian orang meninggal ataupun orang jatuh sakit. Memang itu berlaku, tetapi saya rasa kadang-kadang kita terlupa dan mungkin di kalangan kita pun ada yang menerima tempiasnya. Berapa ramai di kalangan kita yang mungkin kehilangan ibu atau bapa atau kedua-duanya kepada pandemik, ataupun berapa ramai di kalangan kita yang kehilangan saudara mara atau kehilangan adik-beradik kepada pandemik COVID-19, right? Berapa ramai orang yang kita kenal yang sihat sebelum pandemik COVID-19 yang kini selepas tamat COVID, bukan tamatlah tapi macam lepas surut pandemik COVID-19 ni mendapati diri mereka sama ada yatim piatu ataupun tidak berbapa, tidak beribu, kan, ataupun tak ada kehilangan nenek, kehilangan datuk
tidak ada adik-beradik, tidak ada kakak misalnya, right? It is very easy to forget that the pandemic dia bukan saja mengubah cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita memesan makanan, cara kita memesan barang, tetapi dia juga mendatangkan kos yang tinggi, right, kepada masyarakat kita, khususnya golongan yang memang sebelum pandemik pun memang tidak mempunyai jaringan sosial, jaringan keselamatan sosial yang bagus, right? Bukan saja orang jatuh sakit tapi orang kehilangan nafkah, right? Kerja yang sebelum ini yang orang yang sebelum ini mungkin mempunyai kerja yang stabil, apabila pandemik berlaku dan apabila sebuah syarikat tu tidak dapat mengejar perubahan yang diakibatkan oleh pandemik tersebut. Misalnya kalau dia bekerja sebagai seorang pramugara atau pramugari kan, dan bila pandemik berlaku, kita tak boleh terbang. Kita memang mesti tak boleh terbang. Kita tak boleh menaiki kapal terbang, right? Dan banyak syarikat penerbangan yang terpaksa melepaskan kaki tangannya. Jadi yalah, sebelum pandemik tu kita mungkin menyangka, kerja sebagai seorang pramugara, seorang pramugari ni sangat glamour kan, sangat gah kan. Tapi bila pandemik tu berlaku, apa yang kita anggap pekerjaan yang kita anggap lumayan, yang kita anggap gah itu akhirnya terhapus ataupun berkurangan, right? Dan agak, pada saya agak menginsafkan bila kita fikirkan macam tu. Maksudnya betapa cepatnya dalam masa beberapa bulan, betapa cepatnya hidup kita ni jadi terbalik kan. Daripada kita boleh bersolat jemaah di masjid, rapatkan saf semua ni, tiba-tiba kita tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat berjemaah di masjid kan. Daripada kita sudah biasa pulang ke kampung untuk beraya, sebaliknya kita untuk 2 raya yang berturutan kita terpaksa beraya bukan bersendirian tapi beraya di rumah masing-masing dan tak boleh pulang ke kampung. Jadi saya rasa kita patut menyedari betapa besarnya, right, betapa besarnya kesan pandemik COVID-19 tu bukan saja kepada kesihatan kita tapi juga kepada sistem masyarakat kita, right? Cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita membeli belah, semua ni telah berubah, right? Berbanding dengan sebelum pandemik COVID-19. Cuma isunya sekarang adalah adakah kita ingin kembali semula kepada cara kehidupan kita yang lama itu, right? Maksudnya contoh, saya beri contoh yang mudah tentang pembelajaran dalam talian ni, right? Sewaktu pandemik, sebelum pandemik lagi pun memang dah ada usaha untuk mendigitalkan pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya kelas dalam talian ni bukannya sewaktu pandemik tu tiba-tiba baru ada. Sebelum pandemik pun memang dah ada orang yang menjalankan kelas dalam talian. Cumanya pandemik COVID-19 tu dia memaksa kita untuk memilih kelas dalam talian atau pembelajaran dalam talian sebab tak ada pilihan lain dah. Right? Sebab either we go online or you don't learn at all, right? Jadi sama ada kita belajar secara dalam talian dengan segala pancarobanya, dengan segala kekangan dan cabarannya kan, ataupun kita terpaksa tangguhkan pengajian selama setahun atau 2 tahun atau berapa lama pandemik tu bertahan, right? So the choice we faced then was either we continue studying but we study online with all its vagaries and all of its limitations, or we stop studying at all, right? Dan saya tak nafikan ada orang yang memilih untuk berhenti belajar, right? Dan kita hormati keputusan itu, right? Sebab setiap orang ada kapasiti yang beza-beza kan. Jadi apabila pandemik itu menimpa kita, maka kita berdepan dengan pilihan sedemikian, right? Sama ada kita berhenti terus berbuat benda tu kan, sama ada kita berhenti terus belajar
ataupun kita teruskan belajar tapi kita belajar dalam menggunakan kemudahan teknologi yang ada pada kita, kan, secara dalam talian ni. Dan saya rasa kita semua di sini ingat lagi kan masa awal-awal dulu bila kita nak beralih daripada pembelajaran bersemuka menjadi pembelajaran dalam talian tu, ramai orang yang merungut kan, dia akan kata oh pembelajaran dalam talian ni tidak seberkesan pembelajaran bersemuka kan. Dalam talian ni mungkin boleh faham boleh faham 50% je kan. Pembelajaran dalam talian ni dia perlukan peranti yang mahal, perlukan laptop yang mahal, perlukan banyaklah peranti yang kena ada kan. You have kena ada laptop, kemudian kena ada desktop, kemudian ada second monitor, kemudian ada tablet kan. Begitulah Azin, bila awal-awal dulu kan kita nak beralih ke pembelajaran dalam talian tu banyak kerisauan yang disuarakan sama ada oleh pensyarah ataupun oleh pelajar. Tetapi yalah kita tahu pilihan yang berdepan dengan kita adalah sama ada kita beralih kepada dalam talian ataupun kita berhenti belajar terus, right? Jadi kita membuat keputusan, bukan kita membuat keputusan, maknanya kita memilih untuk cuba belajar secara dalam talian meskipun yalah belajar talian tu banyak kekangan je, tapi lama kelamaan kita sudah terbiasa dengan dia sehingga sekarang apabila kebanyakan universiti sudah mula kembali kepada bersemuka macam Universiti Malaya je lah kembali bersemuka, Universiti UPM pun sama juga, right? Cuma UKM saja masih dindong-dindong sama ada nak bersemuka ataupun tidak semua tu. Sekarang ni apabila kita nak beralih ke pembelajaran bersemuka balik, orang yang sama yang sebelum ini merungut bahawa pembelajaran talian ni tak berkesan, menyusahkan. Orang-orang inilah yang juga merungut dan kata oh pembelajaran bersemuka ni menyusahkan sebab nak kena balik ke kampus, tak ada penginapan. Pembelajaran talian ni lagi bagus sebab pelajar boleh tonton rakaman dan semua-semua itu, right? Jadi yang ironinya adalah orang kadang-kala orang yang menentang perubahan tu, bukan menentang perubahan tapi yang liat untuk berubah tu, mereka lah orang yang akan memberikan alasan yang samalah. Isunya saya rasa di situ bukan sangat sama ada pembelajaran bersemuka atau pembelajaran dalam talian. Saya rasa memang lumrah manusia untuk melawan benda yang baru. Bukan benda yang baru, maksudnya untuk bersikap ragu-ragu dan was-was terhadap benda yang baru, right? Jadi kalau sebelum ni mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran bersemuka dalam kelas, dalam makmal, di lapangan semua ni, apabila kita diminta untuk belajar secara dalam talian, kita merungut, right? Kita kata susah lah, lepas tu mustahil untuk dibuat tidak berkesan semua ni. Dan sekarang ni bila kita perlu beralih semula kepada pembelajaran secara bersemuka, maka kita orang-orang yang sama juga akan menyuarakan menyuarakan alasan yang kenapa pembelajaran bersemuka tu tidak boleh dijalankan, right? So I think it is in human nature to resist change, right? But sooner or later we learn to live with it and we may even learn to like it, right? Jadi dalam kita mengemudi perubahan ini kita tak boleh terlalu melampau. Dalam arti kata kita kena melihat sesuatu perubahan tu secara objektif. Apa sebenarnya yang nak dicapai bila kita beralih daripada bersemuka kepada dalam talian sebelum ni. Dan bila kita nak beralih semula daripada dalam talian kepada bersemuka tu, apa sebabnya pula, right? Logik saya mudah saja. Sewaktu pandemik itu memang ada keperluan, right? Keperluan untuk belajar secara dalam talian, right? Sebab kalau kita tak buat sebegitu memang kita tak akan belajar, right? Kita terpaksa menangguhkan pengajian kita.
Tetapi sekarang ini apabila kita telah pun memasuki fasa endemik, maka keperluan untuk pembelajaran dalam talian sepenuhnya itu tidak lagi wujudlah. Maksudnya sekiranya kelas yang diajar tu ataupun kursus yang diajar tu bersifat amali ataupun kena belajar sukan ke, belajar buat eksperimen ke, kan, kelas teater ke, kelas drama ke yang memang memerlukan interaksi, yang memang memerlukan pergaulan. Saya rasa untuk kelas-kelas sedemikian patut digalakkan, kalaupun tidak diwajibkan, patut digalakkan untuk diadakan secara bersemuka, right? Sebab ya, benda yang diajar tu memang memerlukan interaksi, memang memerlukan pergaulan. Tetapi kelas-kelas yang bersifat teori ataupun yang tidak memerlukan pergaulan sangat, mungkin boleh dijalankan secara hybrid ataupun secara dalam talian, right? So itu pandangan saya tentang benda tu lah. Saya tak pasti sama ada semasa depan akan dibuat secara dalam talian atau bersemuka. Untuk kursus ini barangkali akan terus dibuat secara dalam talian. Kalaupun ada dibuat secara bersemuka, mungkin berselang-seli. Sebab saya rasa kita semua maklum, setiap satu sama ada dalam talian atau bersemuka ada kelebihannya, right? Jadi apa yang kita nak adalah kita nak menggabungkan apa yang terbaik daripada pembelajaran dalam talian dengan apa yang terbaik daripada pembelajaran bersemuka, right? Jadi itu antara isu yang dibangkitkan oleh pandemik ni lah, right? Dia secara keseluruhannya dia memaksa kita untuk mengubah cara hidup kita, right? Itu poin yang saya sampaikan sebenarnya, tapi saya melencong jauh. So itu tentang bioetika. Pertamanya tentang isu-isu di awal kehidupan, di awal hayat, kemudian di pertengahan hayat, dan akhir sekali isu-isu di akhir hayat. Maksudnya isu seperti sekiranya ada seorang tu sudah nazak ataupun telah lama sakit, kan, terlantar di hospital, adakah waris pesakit itu berhak untuk menamatkan hayat pesakit tersebut, right? Sebab mungkin dengan memanjangkan hayat pesakit tersebut, pesakit itu akan sengsara ataupun pesakit tersebut akan menggunakan sumber-sumber di hospital itu yang boleh digunakan untuk orang lain yang lebih memerlukan, right? Jadi ini berkait dengan isu euthanasia, kan, sama ada seorang tu berhak ataupun seorang tu berhak atau mempunyai pilihan untuk menamatkan nyawanya sendiri, right? Jadi bila kita bercakap tentang, jadi itu secara ringkasnya bila cakap tentang bioetika ni, mudah untuk kita memikirkan, okey, bioetika ni adalah dia melihat persoalan-persoalan etika yang berlaku di awal hayat, right, di pertengahan hayat seseorang dan juga di akhir hayat seseorang, right? So itu berkenaan dengan bioetika. Jadi untuk hari ini, minggu depan dan minggu selepas tu, untuk 3 minggu yang berikutnya ni, kita akan melihat kepada 3 kes yang berbeza, dan setiap satu kes ni saya pilih kerana ianya relevan, ianya hangat dibincangkan, dan ianya relevan untuk awak bila awak bekerja nanti, right? Awak akan bekerja dalam dunia yang dipenuhi dengan otomasi, dengan robot, kan? Jadi sekurang-kurangnya awak perlu tahu apa isu-isu moral yang boleh berbangkit daripada penularan penggunaan teknologi dalam kehidupan kita, right? Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita bincangkan ni akan dapat membimbing awak bila awak sudah dewasa nanti, right? Jadi untuk minggu ni kita akan melihat isu yang pertama, iaitu tentang hukuman mati, right? Hukuman mati. Khususnya kita akan melihat sama ada bermoral ataupun tidak, untuk adakah hukuman mati itu bermoral ataupun tidak, right? Di Malaysia, hukuman mati ni dikenakan ke atas beberapa jenayah berat, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan, perompakan yang melibatkan nyawa, penyeludupan dadah, right? Jadi bukan semua jenayah itu dijatuhkan hukuman mati.
hanya jenayah-jenayah yang tertentu saja. Isunya di sini adalah adakah disebabkan hukuman tu dijatuhkan oleh pihak pemerintah, right? Jadi apa yang berlaku adalah hukuman mati ni kita boleh anggap sebagai tindakan sesebuah kerajaan ataupun tindakan pemerintah untuk mengambil nyawa rakyatnya, right? Rakyatnya yang telah berbuat salah lah. So the death penalty, the death sentence is an example of where the state, right, where the state has the right to in a way to kill or to murder its citizen in a way, right, basically. Kalau orang tu berbuat telah dibuktikan bersalah, katakan kesalahan membunuh misalnya, maka dan mahkamah menjatuhkan hukuman itu, maka yang akan menjalankan hukuman tu adalah jabatan penjara, orang penjara semua itulah kan, dan semua itu adalah bukan kaki tangan, tetapi itu adalah sebahagian daripada pihak berkuasa. Jadi hukuman mati ini adalah satu contoh di mana pihak berkuasa itu mempunyai hak ke atas, hak untuk mengambil nyawa rakyatnya. Right? Isunya adalah adakah pihak berkuasa mempunyai hak untuk mengambil nyawa rakyatnya, right? Meskipun rakyat itu telah berbuat salah. Right? Katakan seorang itu penjenayah itu adalah pengganas yang telah membunuh ratusan orang dalam serangan keganasan, right? Dan dia dijatuhkan hukuman mati, right? Adakah jenayah yang dilakukan oleh pengganas itu melayakkannya untuk dijatuhkan untuk dihukum bunuh, right? Wujudkah jenayah yang sangat dahsyat sehingga ia mengizinkan, sehingga ia membolehkan pihak berkuasa untuk mengambil nyawa penjenayah tersebut, right? Jadi baru-baru ini kerajaan kita mengumumkan bahawa mereka akan memansuhkan hukuman mati, right? Dan ada hujah yang biasalah ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang membangkang, right? Jadi apa yang kita akan buat dalam kelas hari ini, kita akan buat ni dalam 4 pusingan, right? Pusingan yang pertama, saya ada kongsikan laporan berita dan juga sebuah video berkenaan dengan hukuman mati ni. Jadi untuk pusingan pertama, dalam 10 minit begitu atau dalam 15 minit seterusnya ni, saya nak minta awak semua untuk membaca laporan berita tersebut dan juga menonton video yang saya telah berikan di grup Telegram. Right, so itu pusingan pertama. Right, kita baca dan tonton baca laporan berita dan kita tonton video tersebut terlebih dahulu. Right. Kemudian pusingan kedua, kita akan menyenaraikan hujah-hujah menyokong hukuman mati dan hujah-hujah yang membangkang hukuman mati. Right? So kita akan senaraikan semua hujah pihak yang menyokong dan pihak yang menyokong dan pihak yang membangkang. Right? Saya akan sediakan Google Docs nanti dan awak semua boleh meletakkan jawapan awak di situ. Right? So itu pusingan yang kedua. Pusingan yang ketiga, setelah kita dah senaraikan semua hujah yang menyokong, hujah yang membangkang tu, kita akan lihat satu demi satu hujah yang disenaraikan tu, dan kita akan nilai sama ada hujah tersebut kukuh ataupun tidak. Adakah hujah itu bermoral ataupun tidak? Adakah dia mempunyai asas ataupun tidak? So itu pusingan yang ketiga. Pusingan yang keempat ini dibuat selepas kelas nanti. Saya akan minta awak untuk menulis sedikit refleksi berdasarkan apa yang kita bincangkan dalam kelas hari ini. Jadi dalam kelas ni kita ada 3 pusingan sajalah. Right? Pusingan pertama kita baca laporan berita yang telah saya berikan tu dan juga tonton video yang saya berikan tu. Kemudian pusingan yang kedua kita akan menyenaraikan, awak akan brainstorm dan awak akan senaraikan hujah menyokong dan membangkang hukuman mati. Dan pusingan ketiga kita akan nilai satu demi satu hujah yang telah awak senaraikan. Right? Jadi saya akan kongsikan sekali lagi
pautan untuk laporan berita itu dan juga untuk video tersebut. Jadi saya letakkan di sini. Saya letakkan di bahagian chat. Right, so saya ada letakkan apa Allah masa laporan berita tu di 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 bahagian chat. Jadi kalau buka, if you open it, then you get this, right? Malaysia to abolish mandatory death penalty in a move dan semua tu. Dan saya juga dah letakkan pautan kepada video tersebut di bahagian chat, right? Jadi sekarang ni pukul 5.40. Jadi saya berikan awak dalam 15 minit begitu untuk membaca dan juga untuk menonton video tersebut, right? Jadi kita mulakan pusingan kedua dalam pukul 5.55 begitu, right? Jadi selamat membaca dan selamat menonton. Cik Imran, Ya, saya. boleh stay kat sini, tak payah leave kan? Tak payah leave, tak payah. Okey. Okey. Terima kasih.
Cik Imran, Ya, saya. yang Cik kata tadi lepas baca tengok video ni kita kena bagi pendapat sendiri kan? Okey. Tu nak bagi kat mana? Saya dah sediakan Google Docs tapi saya belum kongsikan dia punya pautan lagi. Okay. Dalam 2 minit lagi saya kongsikan. Okay, okay. Okey, terima kasih. Baik, jadi tinggal seminit je lagi sebelum 5:55. Jadi, saya ada kongsikan pautan ke Google Docs, sebuah file Google Docs di mana awak boleh mengisi hujah menyokong dan juga hujah membangkang hukuman mati tu. Jadi kita dalam 10 orang kat sini, 9 orang kat sini. Jadi saya dah sediakan baris-baris yang beza tu. Jadi kita cuba jana sebanyak mungkin hujah-hujah ni. Right? Jadi saya jemputlah saya pelawak semua untuk mula menaikkan hujah tu di sinilah dan pastikan hujah tu tak bertindih lah, right? Jadi kita buat ni dalam let's do this for the next 15 minutes, right? 15 minit yang berikutnya. Jadi kita by 6:15 tu kita harapnya kita dah ada beberapa dah penuh lah jadual ni. Okay?
Kalau saya boleh berikan sedikit petua, bila awak tulis ayat tu pastikan ayat tu ayat penuh, right? Supaya bila orang lain baca hujah yang awak beri tu dia faham apa yang nak sampaikan tu, right? Jangan tulis sepotong ayat saja ke ataupun ayat tu tergantung ke, right? Cuba latih diri untuk menulis ayat penuh sebab dalam peperiksaan akhir nanti pun katakan awak diberikan soalan sebegini, awak memang digalakkan untuk menulis ayat penuh dan ayat tu mesti dalam perenggan, right? Jadi kita biasakan diri kita lah untuk menulis ayat penuh, right? Saya ada tinggalkan beberapa komen kepada beberapa hujah tu. Jadi untuk tuan empunya badan hujah tu tolong cek
dan penjelaskan perinci kan, sebab setengah daripada hujah yang diberi tu mungkin dia betul, cumanya boleh diperincikan lagi, right? Jadi dia mungkin hujah tu terlalu umum, tapi kita macam contohnya menjaga hak semua pihak. Pihak yang dimaksudkan tu siapa? Pesalah ataupun pemangsa, right? Jadi kita tak apa, kita baiki hujah kita tu sehinggalah kita rasa hujah tu betul-betul jitu dan tepat, right? Baik, saya rasa kita dah cukup hujahnya, right? Kesemua hujah-hujah yang awak berikan hujah yang baik-baik belaka. Jadi saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih dan syabaslah kepada awak semua, right? Kerana telah berjaya menyenaraikan dalam hujah bagi menyokong dan juga membangkang hukuman mati. Okey, sebelum kita lihat satu demi satu hujah ni,
Right? Boleh tak kita kita tengok hujah yang menyokong tu, kemudian kalau awak tengok ada setengah hujah-hujah tu macam dia hampir-hampir sama. Alright, bukan hampir sama, maksudnya dia boleh diletakkan di bawah satu satu kategori, right? Jadi saya beri contoh mana ke tadi? Right? Contohnya hujah menyokong hukuman mati yang kat sini ni guarantee us a safer place to live. Yang ini hujah yang ini dia saya warnakan katakan warna biru. Yang ini hampir sama dengan yang ini. Right? Okeylah, right? Maksudnya bila kita tengok hujah tu ada hujah yang macam dia 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 macam menjurus kepada benda yang sama. Right? Jadi boleh tak kita kumpulkan hujah-hujah yang sama untuk hujah yang menyokong dan hujah yang membangkang. Jadi sambil ni saya buat jugalah. Bagaimana simpan kalau bagi menghukum orang, pastikan tidak berulang. Yang ini menakutkan, mengurangkan, membela nasib, pengajaran. Saya rasa yang ini saya buat yang ini sama dengan yang ini. Right? Jadi mungkin ada orang yang boleh buat untuk hujah membangkang pula. Right? Just kumpulkan, just highlightkan yang sama je punya dia hujah yang hampir-hampir sama. Right? Setimpal, bukan berulang, bukan setimpal. Yang ni dua ni pun hampir sama juga. Saya tu mengurangkan kos ni memang tu mengurangkan kos ni pun dia lain juga. Let's see. Let me use a different color biru juga. Membela nasib. Dan ini pula adalah hujah keagamaan. Jadi dia macam tu lah. Right? Jadi untuk hujah yang menyokong hukuman mati ni, yang warna birunya sama tu artinya kita boleh kelompokkan sekali lah. Right? Macam yang hujah guarantee us menjamin tempat tinggal ataupun keadaan yang lebih selamat. Ini ni berkait dengan dapat mengurangkan bilangan penjenayah. Right? Supaya masyarakat tak perlu rasa risau dan semua benda tu. Right? So sebab tu saya warnakan birunya sama untuk dua-dua ni. Untuk hujah membangkang pula, mari kita lihat untuk mengelakkan dan untuk mengelakkan. So yang ini saya warnakan merah lah. Ada cara boleh peluang, menyesali, tidak percaya. So ni sama dengan yang ni lah. Tu pesara membuat mental memberi peluang masalah. Let's see. Sama mental ini sama ini menjaga what is kata peluang kedua. Ada cara lain. It's a good point actually. Let's see. Menjaga hak asasi. Use a different color. Hanya Tuhan yang boleh mengambil nyawa seseorang. Ya Allah, kenapa yang warna ni pula? Sorry. Ni kita buat warna biru lah. Biru saja. Biru mana saya guna ni? Biru yang ni kot rasanya. Right. Okay. Jadi saya telah pun mewarnakan hujah-hujah ni mengikut beberapa kumpulan. Jadi kita lihat hujah bagi menyokong hukuman mati ni. Kalau korang tengok, right, hujah bagi menyokong hukuman mati. Well, sebelum tu kalau sebelum ni kalau pernah terlibat dalam pertandingan debat di sekolah ataupun debat bahasa Melayu bahasa Inggeris di sekolah kan, katakan awak diberikan tajuk hukuman mati
wajar dimansuhkan ataupun hukuman mati tidak wajar dimansuhkan. Jadi biasanya persiapan untuk debat sedemikian, kita kena senaraikan semua hujah menyokong, semua hujah yang membangkang, kan. Kemudian kalau kita nak tahu mana satu pihak yang akan menang, kan, kita tengok sama ada hujah menyokong ni lagi banyak daripada hujah membangkang ataupun sebaliknya, kan. Kalau lagi banyak hujah yang menyokong daripada hujah yang membangkang, then kita patut sokonglah hukuman mati, kan. Tapi kalau hujah membangkang tu lagi banyak daripada hujah yang menyokong, dan kita kena tolak hukuman mati. Biasanya macam itulah kalau di peringkat sekolah, kan. Kita timbang, kita macam timbang kati jugalah. Dalam arti kata kita tengok pihak mana yang ada lagi banyak hujah, right? Dan kita berandaian pihak yang lagi banyak hujah tu mestilah di pihak yang betul, right? So in a way it is a very yalah, dia tak salah nak buat macam tu, cuma it is very simplistic, right? Dia perkiraan yang ringkas lah untuk mengetahui sama ada pihak tu betul ataupun tidak hanya dengan membilang berapa banyak hujah, right? Sebaliknya, selain daripada kuantiti hujah yang diberikan, kita kena lihat juga mutu ataupun kualiti hujah yang diberikan tu. Adakah hujah itu berasas ataupun tidak, berbukti ataupun tidak, right? Sebab seseorang boleh melontarkan banyak hujah, tapi kalau hujah tu dia setiap satunya merepek ataupun dia merapu ataupun dia tidak berasas, dan tak ada gunalah, right? Jadi itu apa yang biasa kita lakukan di kalau di sekolah lah, kita timbang ikut bilangan mana yang lagi banyak macam tu, kan. Tapi kita dah di universiti, jadi kita punya pertimbangan tu mesti lagi sophisticated lah, right? We must be much more sophisticated in our thinking, right? Jadi apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak lihat hujah-hujah yang menyokong dan hujah-hujah membangkang, dan kita nak lihat ada tak pattern, ada tak corak, ada tak kesamaan dari segi hujah-hujah yang menyokong, semua hujah-hujah menyokong ni, dan hujah-hujah yang membangkang. Ada tak prinsip yang, ada tak konsep ataupun idea ataupun prinsip yang menyatukan, yang mengikat hujah-hujah menyokong ni, ada tak prinsip ataupun idea yang mengikat semua hujah-hujah membangkang ni. Okay? Kita mulakan dengan hujah yang menyokong hukuman mati ni terlebih dahulu. Yang pertama, untuk memberi pengajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang ini saya letakkan sama dengan yang ini. Memastikan perkara yang sama dilakukan oleh pesalah tidak berulang lagi. Right? Jadi salah satu hujah utama menyokong hukuman mati adalah sebab hukuman mati itu sangat berat, right? Sebab kita ambil nyawa seorang. Jadi dengan menjatuhkan hukuman yang berat, itu diharapkan dapat menakutkan, macam ditulis ni, dapat menakutkan dan memberi amaran kepada mereka yang berniat untuk melakukan tindakan tidak memoral ini, right? Jadi hukuman mati itu sebagai satu bentuk pencegahan, right? Maksudnya kita nak mengelakkan suatu jenayah tu berlaku, dan jenayah X berlaku, maka kita letakkan hukuman yang paling berat, right? Supaya orang lain, supaya semua orang takut untuk melakukannya, dan dengan itu kita boleh mengurangkan jenayah tersebut, right? So yang ini macam kita, in a way kita macam nak menakut-nakutkan orang daripada melakukan jenayah tersebut. Jadi hukuman mati itu antara hujah menyokong hukuman mati adalah sebab dengan meletakkan hukuman yang sebegitu berat, itu dapat mencegah, dapat menegah, dapat menjauhkan, dapat menakutkan orang lain daripada cuba melakukan kesalahan yang sama atau jenayah yang sama, right? Jadi kegunaan hukuman mati tu bukan sangat kepada orang yang dihukum tu, tapi kegunaan hukuman mati tu lebih kepada apa kesannya kepada masyarakat. Maksudnya, kalau dengan menjatuhkan hukuman mati, kita boleh mencegah jenayah daripada berlaku, maka itu
itu akan mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Right? Dia akan menjadikan, macam disebut di sini, guarantee us a safer place to live, dapat mengurangkan bilangan jenayah, penjenayaan berat supaya keselamatan masyarakat lebih terjamin tanpa perlu risau akan jenayah yang akan menimpa diri mereka. Jadi, hukuman mati itu dijatuhkan bukan sangat sebab kita nak menghukum, bukan sangat sebab kita nak, yalah, in a way, bukan sangat sebab kita nak menghukum pesalah itu, tapi lebih untuk mencegah orang lain daripada melakukan jenayah yang sama. Artinya, kita jadikan kematian pesalah itu sebagai satu contoh kepada orang-orang lain supaya jangan buat kesalahan tu. Jangan buat jenayah tu. Right? Jadi, dalam kes ini, kegunaan hukuman mati itu diukur berdasarkan sejauh mana ia berkesan untuk mencegah, untuk menghalang, untuk melarang, untuk menakutkan orang lain daripada melakukan jenayah yang sama. Right? Jadi, logiknya adalah, okey, tanpa hukuman mati, maka orang akan mula anggap jenayah tu tidak terlalu berat dan mereka, kalau mereka buat pun mereka boleh terlepas, right? Dia sama kes dia macam kalau di UKM, sekiranya awak ditangkap meniru dalam peperiksaan dan awak akan digagalkan, kan? Jadi dan kalau awak digagalkan tu kira macam yang agak minimum lah. Paling teruk sekali awak boleh dibuang universiti. Jadi ada orang bertanya, kenapa universiti meletakkan hukuman yang sebegitu berat untuk kesalahan meniru dalam peperiksaan, kan? Jadi antara sebabnya adalah, satu, sebab kesalahan tu memang kesalahan yang serius. Dua, dengan meletakkan hukuman yang sebegitu berat, itu diharapkan dapat menakutkan, dapat mencegah pelajar-pelajar lain daripada melakukan jenayah yang sama. Right? So logiknya sama. Jadi dalam kes ini, kegunaan hukuman mati itu adalah untuk menegah orang lain. Hukuman mati itu diukur berdasarkan manfaatnya kepada masyarakat. Right? Artinya, kalau suatu hari nanti hukuman mati itu dia dah tidak berkesan untuk mencegah masyarakat daripada melakukan kesalahan tersebut, daripada melakukan jenayah tersebut, maka mungkin hukuman mati itu tidak diperlukan lagi. Bukan tidak diperlukan lagi, tapi macam dah tak berkesan dah. Right? Kalau masyarakat dah tak takut kepada hukuman mati, then kegunaan hukuman mati itu dah luntur lah, right? Dah luntur dan mungkin kita kena cari hukuman yang lebih berat daripada hukuman mati, right? Ada benda yang lagi teruk daripada mati, right? There are worse things than that, right? So yeah. Jadi untuk yang ini saya tandakanlah. Untuk yang ini semua yang saya tandakan dengan warna merah ni, right? Semua ini saya buat itulah, saya buat komen senang. Kegunaan ataupun nilai kegunaan hukuman mati diukur berdasarkan kesannya kepada masyarakat. Right? Bukan kesannya kepada pesalah atau penjenayah. Right? Okay, jadi itu prinsip di sebalik yang empat yang saya merahkan ini. Right? Kemudian ada juga hujah yang ini mengurangkan kos penjagaan banduan. Ini pun sebenarnya kalau kita fikirkan, ini pun adalah contoh di mana nilai kegunaan hukuman mati itu diukur berdasarkan keuntungannya kepada masyarakat.
right? Ataupun kesannya kepada masyarakat. Ialah sebab kalau ada penjenayah kan, kalau kita hukum bunuh terus, kita hukum mati terus, dan kita tak perlu nak fikir nak beri makan dia kan, dalam penjara, kemudian nak bayar kos perubatan dia kan. Kita boleh menjimatkan kos penjagaan banduan, right? So sekali lagi, ini nilai kegunaan hukuman mati diukur berdasarkan kesannya, saya buat dalam kurungan, keuntungannya kepada masyarakat. Right? So dia sama juga macam yang atas ni. Right? Saya padamkan tak apa saya tu. Right? So yang merah ni, yang ni pun sama juga macam tu. Right? Kemudian ada juga beberapa hujah menyokong hukuman mati yang bukan sangat berkait dengan kesannya kepada masyarakat. Misalnya, hujah yang ini bagi menjadikan hukuman yang dikenakan setimpal dengan jenayah berat yang dilakukan dan bagi menghukum pesalah yang melakukan kesalahan berulang. Saya warnakan warna apa? Warna hijau lah. Right? Ya Allah. Tak apa. Kita untuk sementara waktu saja. Okay. Maybe I should let's see, let me use a different color. Is blue not good idea? Never mind, I'll just use black lah, tak ada masalah pun. Right? Oh, I think I know what I can do. I can bold it. Let's see, I bold it. Right? Jadi ketiga-tiga hujah yang saya gelapkan ini, yang saya hitamkan ni, kalau korang tengok, dia bukan sangat, dia bukan menilai kegunaan hukuman mati ni berdasarkan kesannya ataupun keuntungannya kepada masyarakat. Right? Sebaliknya, nilai ataupun nilai kegunaan hukuman mati itu diukur berdasarkan keseriusan jenayah yang dibuat itu. Dan ertinya untuk ketiga-tiga hujah ni, dia bertitik tolak daripada andaian ataupun daripada pandangan bahawa ada sesetengah jenayah yang tersangat hina, yang tersangat teruk, yang tersangat berat sehingga kan hukuman mati merupakan satu-satunya hukuman yang setimpal untuk jenayah tersebut. Right? Maksudnya ada jenayah yang tidak boleh kita maafkan, kan? Dan penjenayahnya tidak boleh tidak mesti diambil nyawanya. Right? Jadi ketiga-tiga hujah yang digelapkan ini dia berpandangan semikian. Maksudnya kita patut menegakkan hukum, kita patut menjatuhkan hukuman mati bukan sebab dengan menjatuhkan hukuman mati ni masyarakat akan lagi akan takut daripada terhadap jenayah tersebut, bukan sebab dengan menjatuhkan hukuman mati kita tak perlu membazir wang untuk membiayai banduan. Sebabnya bukan itu, tetapi sebab kenapa hukuman mati ini perlu dijatuhkan, kerana ada jenayah yang hanya boleh dibalas dengan mengambil nyawa penjenayah tersebut. Right? Jadi ini prinsip yang berbeza. Bukan ini hujah yang berbeza dengan hujah yang kita lihat sebelum ni. Sebab hujah sebelum ni dia menilai kegunaan hukuman mati itu berdasarkan kesannya kepada orang, right? Kesannya kepada masyarakat, kesannya kepada kerajaan, kesannya kepada pesalah atau kepada orang yang dianiaya semua tu, right? Tetapi untuk ketiga-tiga hujah yang dihitamkan ni, nilai kegunaan hukuman mati tu bukan diukur berdasarkan kesannya kepada masyarakat. Kalaupun hukuman mati itu tidak berjaya untuk mencegah orang lain daripada melakukan jenayah yang sama, right? Orang yang menyokong ketiga-tiga hujah yang dihitamkan ni masih akan mempertahankan bahawa hukuman mati itu masih patut masih patut dilaksanakan. Sebab ada setengah jenayah yang hanya layak dibalas
dengan hukuman mati. Right? Jadi ketiga-tiga ni saya buat itulah saya buat komen nilai kegunaan hukuman mati diukur berdasarkan pandangan bahawa terdapat jenayah tertentu yang hanya layak dihukum dengan mengambil nyawa penjenayah tersebut. Right? So, ini bukan lagi hujah berdasarkan betapa berkesannya hukuman mati untuk menakutkan orang, kan? Betapa berkesannya hukuman mati untuk menjimatkan kos penjagaan banduan. Dia bukan lagi hujah seperti itu, right? Sebaliknya ini adalah hujah berdasarkan there are some crimes, ada setengah jenayah itu tersangat berat, right? Tersangat serius sehingga kan hukuman matilah hukuman yang berhak, yang layak dijatuhkan ke atas untuk jenayah tersebut, right? Dan kalau dilihat hujah yang ketiga ni, ini pun sama juga macam dalam dia kata nilai kegunaan hukuman mati itu bukan diukur berdasarkan kesannya ataupun berdasarkan betapa ia mendatangkan keuntungan kepada masyarakat, right? Tetapi ia diukur berdasarkan kau dah buat salah dan kesalahan yang kau buat tu memang berat. Jadi dan kau berhak dihukum mati sebab hak mangsa kau, hak keluarga mangsa kau perlu ditegakkan. Right? Jadi ini adalah nilai kegunaan hukuman mati diukur berdasarkan sejauh mana ia menegakkan mangsa atau keluarga si mangsa. Jadi hujah yang hitam ni dia bukan lagi menilai hukuman mati ni berdasarkan kegunaan dia untuk mencegah penjenayah ataupun mencegah untuk menjadikan kita rasa selamat atau untuk menjadikan masyarakat tu untuk menjimatkan kos penjagaan banduan, tetapi hujah yang berwarna hitam ni semuanya berdasarkan idea bahawa bila seorang penjenayah katakan membunuh seseorang, right? Katakan Ali membunuh Ahmad, right? Apabila Ali membunuh Ahmad, yang dizalimi bukanlah Ali sebab Ali dah bukanlah Ahmad sebab Ahmad tu dah meninggal ke? Dah meninggal dunia. Tetapi yang dizalimi adalah keluarga Ahmad itu, kan? Mungkin Ahmad adalah seorang bapa, right? Jadi bila Ahmad tu terbunuh, maka keluarganya kehilangan orang yang boleh memberi nafkah kepada mereka, right? Jadi hilang tempat pergantungan. Jadi apa yang berlaku apabila Ali membunuh Ahmad, sebenarnya Ali telah mencabuli hak Ahmad dan juga hak keluarga, hak Ahmad untuk hidup dan hak keluarga Ahmad untuk menjalani kehidupan yang selamat, yang tenteram, yang nyaman, right? Maksudnya, dan bila Ali membunuh Ahmad, dia bukan sekadar membunuh saja, tapi dia macam dah meruntuhkan, dah merosakkan, dah menghancurkan, right, masa depan hidup keluarga Ahmad itu, right? Dan itu adalah satu jadi jenayah Ali itu bukan saja terhenti pada Ahmad, tetapi juga dia berlarutan sehingga menempias kepada keluarga dia, right? Sebab itu dalam setengah sistem undang-undang membunuh itu adalah suatu perkara yang serius sebab kesalahan yang besar, sebab bukan saja awak mengambil nyawa seseorang,
tetapi awak telah merosakkan masa depan, kehidupan orang-orang yang bergantung kepada orang yang awak bunuh itu, right? So maksudnya kesan pembunuhan itu tidak bertumpu hanya kepada orang yang awak bunuh, tetapi dia juga merebak kepada orang yang bergantung, orang yang saudara mara, keluarga, kawan-kawan yang bergantung kepada orang yang awak bunuh tersebut. Dan disebabkan itu hukuman mati itu kesalahan membunuh itu hanya layak dibalas dengan hukuman mati, right? Because you kill someone, therefore the only compensation for that is for you to be killed, kan? Awak telah mengambil nyawa seseorang, jadi hanya balasan yang setimpal adalah untuk nyawa awak diambil, melainkan keluarga si mangsa itu memilih untuk memaafkan awak. Tapi itu pun terletak di tangan keluarga si mangsa, right? Mungkin keluarga si mangsa itu memilih untuk memaafkan awak, right? Dan awak tidak akan dihukum gantung, dihukum matilah. Tetapi keluarga si mangsa itu pun berhak untuk tidak memaafkan awak, right? Jadi because you have taken someone else's life, right? Dan bukan semua orang boleh memberikan kemaafan sebegitu, right? Jadi itu untuk hujah yang menyokong, right? Kita lihat dengan hujah yang membangkang pula. We'll do this quite quickly so that we don't take up until 7 o'clock, right? Untuk hujah yang membangkang, sekali lagi, kalau korang tengok, ada juga hujah-hujah yang menilai kegunaan hukuman mati itu berdasarkan kesannya kepada masyarakat, ataupun dalam kes ni berdasarkan keberkesanannya kepada masyarakat. Misalnya contoh ada cara lain, contohnya macam yang ini kan, yang ini this is a good reason actually, which I quite like actually. Let me just use mungkin ada cara lain yang boleh dijalankan untuk memberi pengajaran kepada orang lain selain daripada hukuman mati. Kalau korang tengok hujah yang ini, dia membalas kepada hujah yang ini, right? Kalau korang ingat, hujah yang ini dia mengatakan hukuman mati ni perlu sebab hukuman mati dapat mencegah orang lain daripada melakukan jenayah yang sama, right? Tapi hujah ni dia menjawab, dia kata, well, betul ke dengan menjatuhkan hukuman mati kita boleh menegah, boleh melarang, boleh menakutkan orang lain daripada melakukan jenayah yang sama. Maksudnya hujah ni mempersoalkan keberkesanan hukuman mati untuk mencegah orang lain daripada melakukan jenayah yang sama, right? Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa dengan menjatuhkan hukuman mati jenayah semakin menurun, ataupun dengan apabila dijatuhkan hukuman mati maka masyarakat lebih selamat, sekiranya tidak ada bukti-bukti tersebut, maka hujah ini tidak lagi kukuh lah, right? Maksudnya tak betul pun. Bukan tak betul, maksudnya ada cara lain. Kalau betul niat kita menjatuhkan hukuman mati untuk adalah sebagai pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan jenayah tersebut, maka ada cara lain yang barangkali lebih berkesan untuk menakutkan orang ataupun untuk mencegah orang daripada melakukan jenayah tersebut, right? Kemudian ada juga hujah-hujah yang bersifat yang menolak hukuman mati, yang membangkang hukuman mati sebab tidak mempercayai keberkesanan, keadilan sistem hukuman sebuah negara tersebut. Misalnya, keputusan mahkamah tidak semestinya menggambarkan keadaan sebenar. Meskipun keadaan sebenar ni perlu dihalusi. Apa sebenarnya maksudkan dengan keadaan sebenar? Sebab tu saya highlight kat sini. Jadi saya harap siapa yang memberikan hujah ni boleh perbaikilah
right? Kemudian yang ni juga tidak mempercayai ketelusan pihak kerajaan. Cumanya yang sini pun perlu diperincikan juga, buat perlu diperbetulkan sebab bukan pihak kerajaan yang jatuhkan hukuman, right? Pihak mahkamah yang menjatuhkan hukuman, pihak kerajaan melaksanakan hukuman tersebut, right? Maksudnya bukan Perdana Menteri yang kata okey awak dikenakan hukuman mati, kan? Tak, hakim dalam mahkamah yang menjatuhkan hukuman tersebut, right? Yang melaksanakan hukuman mati tu baru pihak kerajaan, right? Jadi awak kena bezakan di antara kerajaan dengan kehakiman, right? Cabang eksekutif dengan cabang kehakiman, right? Yang ni awak belajar dalam pengajian am ataupun dalam kursus dalam kelas-kelas berkaitan dengan politik semua tu, right? Jadi ada juga yang menolak hukuman mati sebab mereka tidak mempercayai bahawa sistem kehakiman ini boleh mensabitkan kesalahan itu, boleh memperolehi keputusan yang adil. Right? Jadi ini adalah hujah berkenaan keraguan terhadap betapa adilnya sistem kehakiman tersebut. Right? Jadi selagi mana, sebab yalah sistem hakiman tu boleh mungkin korup, right? Mungkin korup, hakim tu boleh dibayar, hakim boleh dirasuah misalnya, right? Jadi yang saya hitamkan ni adalah yang hujah-hujah yang membangkang hukuman mati sebab mereka tidak meyakini keadilan sistem kehakiman. Kemudian ada juga hujah-hujah seperti hujah yang ini dan yang ini yang menolak hukuman mati disebabkan mereka rasa sebab dua benda. Mungkin pesalah yang dijatuhkan hukuman mati tu mempunyai kecacatan, kekurangan mental yang mendorong dia untuk melakukan jenayah tersebut. Maksudnya penyerah itu tak sepenuhnya boleh mengawal diri dia dan itu mendorong dia untuk melakukan jenayah tersebut, right? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga pesalah yang membuat yang pesalah tersebut dia berubah, right? Dia katakan pesalah tersebut dia melakukan jenayah, dia membunuh seorang, tetapi dia seorang yang genius, right? Dia seorang genius, dia ada idea yang bagus untuk katakan untuk menyelamatkan dunia daripada perubahan iklim, ataupun dia seorang genius dan dia ada dia berkebolehan untuk membangunkan vaksin COVID-19 yang baru, contohnya, right? Jadi dalam kes tu, right, kalau kita bunuh orang sedemikian, orang yang boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat, jadi kita seolah-olah merugikan diri sendirilah, kan? Sebab orang tu mungkin orang tersebut penjenayah tersebut meskipun dia telah melakukan jenayah berat, tetapi kematian dia akan mendatangkan lebih banyak kerugian kepada masyarakat berbanding sekiranya kita biarkan dia hidup dan kita suruh dia berbakti ataupun ataupun merubah masyarakat, right? I think that is an interesting scenario to consider, senario yang agak menarik untuk difikirkan. Apa akan jadi kalau katakan ada seorang ahli sains yang hanya dia sajalah yang boleh membangunkan vaksin COVID-19. Tetapi pada masa yang sama dia juga dia pernah membunuh seseorang sebelum ini. Right? Adakah wajar untuk dia dijatuhkan hukuman mati? Kalau dia dijatuhkan hukuman mati, maka masyarakat tidak boleh mendapat manfaat daripada vaksin yang dia boleh bangunkan, kan? Barangkali orang dengan vaksin dibangunkan itu, dia boleh selamatkan lebih ramai orang berbanding dengan seorang yang dia bunuh tersebut,
Right? Jadi dalam kes tu, it is not always very clear that it's not, dalam kes demikian kita perlu fikir, kita perlu timbang mana satu yang akan mendatangkan lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Nak biarkan dia hidup ke ataupun nak biarkan dia hidup dan membangunkan vaksin dan menyumbang dan menyembuhkan masyarakat, ataupun kita nak ambil nyawa je, kita nak bunuh je disebabkan jenayah je sebelum ini. Right? So that is interesting question to think about. Okay. Kemudian akhir sekali, ada juga hujah yang membangkang hukuman mati sebabkan kesucian nyawa seseorang. Dalam arti kata, nyawa manusia ni berharga. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak berhak untuk mengambil nyawa seseorang. Alright? Setiap orang ni mempunyai hak untuk hidup. Right? Sedahsyat-dahsyat mana pun jenayah yang dilakukan oleh seseorang, pihak berkuasa tidak berhak untuk membunuh seseorang. Right? Maksudnya nyawa ini adalah sesuatu yang sangat suci, sehingga kita boleh seksa orang tu, kita boleh jadikan hidup orang tu sesengsara yang mungkin, tapi kita tak boleh ambil nyawa je. Right? Nyawa tu hanya Tuhan saja yang boleh ambil. Right? Jadi itu yang ini saya let me just use a different color lah. Yang ini dan yang ini. Right? Jadi yang hujah yang saya letakkan dengan warna coklat ini berdasarkan idea bahawa setiap manusia itu mempunyai hak asasi untuk hidup, dan hak asasinya untuk hidup tu tidak boleh dicabuli sama sekali meskipun dia telah melakukan jenayah yang berat. Right? It is not our right to take someone else's life, even though that person is a criminal, even though that person is a terrorist who has killed many people, right? Tapi dia masih mempunyai hak untuk diadili, dia masih mempunyai hak untuk dihakimi, right? Maksudnya dan yalah, bila kita fikir tu kata macam boleh ke percaya, boleh ke kita lepaskan penjenayah ataupun pengganas kan semata-mata sebab kita nak hormat hak asasi je, right? Tetapi inilah yang menjadi asas banyak undang-undang di serata dunia. Maksudnya setiap seorang tu ada hak untuk mendapat pengadilan yang saksama, right? Everyone has the right to be judged fairly. Meskipun seseorang itu pengganas, meskipun seorang itu penjenayah, meskipun seorang itu pembunuh, tetapi dia mempunyai hak asasi, dan dia kata hak asasi ni maksudnya fundamental right. Hak tu dikurniakan untuk setiap seorang dan tidak boleh dicabuli oleh sesiapa sekalipun, right? Jadi untuk yang warna oranye ni, hujah golongan yang berpendirian ni, yang mengemukakan hujah ni, mereka menyatakan bahawa nyawa manusia ni suci, right? Tidak boleh dicabuli. Sejak mana seorang pun dia berhak untuk diberikan didengari defense dia, ataupun dia berhak untuk mempertahankan dirinya. Kita tak boleh mengambil nyawa seseorang secara melulu. Dan kalaupun kita nak mengambil nyawa je, membunuhnya, kita perlu melakukannya secara terhormat. Right? Jadi itu secara ringkas hujah menyokong, hujah membangkang. Kalau korang tengok secara umumnya hujah menyokong dan membangkang ni dia jatuh dalam dua kategori. Satu, kategori yang pertama adalah mereka yang menilai baik buruk hukuman mati ni berdasarkan kesannya. Berdasarkan sama ada dia mendatangkan keuntungan ataupun kerugian kepada masyarakat. Right? Adakah dengan menjatuhkan hukuman mati tu, masyarakat akan jadi lagi baik, lagi gembira, lagi selamat, ataupun masyarakat akan jadi lagi buruk, kan?
lagi sengsara ataupun lagi kurang selamat, right? So itu kategori pertama. Kategori yang menilai hukuman mati itu berdasarkan kesannya kepada masyarakat, untung ruginya kepada masyarakat. Dan ini sama dengan cara teori etika utilitarianisme menilai sama ada suatu bermoral ataupun tidak. Kan kalau ingat teori etika utilitarianisme ni dia menilai sama ada suatu tu bermoral ataupun tidak berdasarkan kepada akibatnya, kesannya. Dia banyak mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, banyak mendatangkan kegembiraan ataupun kesengsaraan, right? So itu yang pertama, kategori yang pertama. Kategori yang kedua, ada hujah-hujah yang menyokong ataupun yang membangkang hukuman mati berdasarkan idea uh, ke ke idea hak, right? Maksudnya hukuman mati wajar disokong sebab kita nak membela hak mangsa dan keluarga si mangsa. Hukuman mati wajar dibangkang kerana semua orang, nyawa setiap seorang tu berharga dan justru setiap seorang tu mempunyai hak yang tidak boleh dicabuli. Jadi itu kategori kedua. So dan kategori kedua ni dia menyerupai teori etika deontologi yang menilai bermoral ataupun tidak seseorang itu berdasarkan berdasarkan kepatuhan kepada suatu peraturan rasional, right? Satu peraturan yang sejagat, right? Jadi kepada soalan adakah hukuman mati bermoral, right? Jawapan yang kita berikan tu bergantung kepada apa yang kita ambil, apa yang kita takrifkan sebagai tindakan bermoral. Kalau kita takrifkan tindakan bermoral sebagai tindakan yang mendatangkan keuntungan terbanyak kepada masyarakat, maka boleh jadi you can either support or go against death penalty, right? Tetapi sekiranya kita mentakrifkan tindakan moral itu sebagai suatu tindakan yang memelihara hak hak individu seseorang, maka sekali lagi awak sama ada boleh menyokong hukuman mati ataupun boleh membangkang hukuman mati, right? Tapi yang pentingnya yang saya nak awak sedar adalah bila kita dipersembahkan dengan soalan, adakah hukuman mati bermoral? Kita sebagai pelajar kursus STPD 2023, soalan pertama yang patut kita jawab, yang patut kita patut kita tanya adalah apa yang kita maksudkan dengan bermoral? Adakah kita nilai sama ada suatu itu bermoral ataupun tidak berdasarkan akibatnya, kesannya kepada orang lain ataupun kepada masyarakat, ataupun kita nilai bermoral ataupun tidak sesuatu itu berdasarkan sama ada tindakan itu menghormati hak individu masyarakat, right? Itu soalan pertama yang kita kena, itu perkara pertama yang kita kena jelas. Apa yang aku maksudkan dengan moral? Apa yang aku maksudkan dengan tindakan yang bermoral? Kemudian kita tengoklah sama ada hukuman mati ni dia dia cocok ataupun tidak dengan ciri-ciri tindakan bermoral yang kita pegang itu, right? Jadi itu untuk pusingan yang ketiga, dan macam saya sebut yang untuk pusingan yang keempat tu saya akan minta awak semua untuk membuat refleksi berdasarkan apa yang kita bincangkan ni. Saya akan letak refleksi tersebut di UKM Folio, jadi mungkin malam nanti ataupun esok pagi awak boleh mula melihatlah soalan tersebut, right? Jadi ada satu lagi pandangan ataupun ada satu lagi hujah yang tidak saya sentuh, yang ini hujah berdasarkan agama, right? Ada ditulis sini tapi sengaja je saya tak sentuh sebab biasanya yalah untuk ramai orang kan, kalau kita tanya adakah kau sokong ataupun tidak hukuman mati, untuk ramai orang biasanya mereka akan menyandarkan keputusan mereka tu sama ada nak sokong ataupun nak bangkang kepada agama kan. Dia akan tengok okey apa agama Islam kata, apa agama Buddha kata, apa agama Kristian kata, right? Dan mereka mengambil keputusan, mereka menyandarkan keputusan itu kepada apa agama, berdasarkan perintah agama tersebut, right? Tak ada masalah pun, tak ada masalah
menyandarkan keputusan moral kita kepada agama, kan? Memang kita patut buat macam tu pun, right? Cuma dalam kursus ni kita nak melihat juga ada tak kriteria moral yang tidak bergantung sepenuhnya kepada agama, right? Jadi saya rasa kita berhenti di sini, right? Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan di mana kita akan membincangkan kes yang kedua, kajian kes yang kedua, iaitu berkenaan dengan robot, right? Dia berkait juga dengan apa yang kita bincangkan ni, cumanya pada minggu depan kita akan mengupas sama ada wajarkah kita mengizinkan, kita memprogramkan robot untuk membunuh, right? Khususnya kalau robot dalam peperangan semua ni kan. Should we program robots to kill, right? So we will discuss that next week on Wednesday, right? Jadi terima kasih semua sebab bertahan sampai hampir pukul 7 ni. Jadi jaga diri masing-masing. Selamat petang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor.